Assalamualaikum, nama saya Nurul Nabila Natasha binti Anwar, nombor kad matrik 2022780477. Dan pada hari ini saya dan rakan sekumpulan saya akan membentangkan tentang kajian yang telah dibuat mengenai agama Bahai. Pertama sekali adalah agama Bahai merupakan sebuah agama muda yang lahir pada abad ke-19 dan merupakan sebuah agama tauhid yang mengajarkan nilai-nilai penting berbagai agama dan digabungkan untuk menjadi satu agama. Pengasas agama ini adalah seorang Yahudi yang bernama Mirza Muhammad Ali Shirazi yang menggelarkan dirinya sebagai Baha'u'llah, iaitu yang bermaksud kemuliaan bagi Tuhan. Matlamat utama Baha'u'llah adalah untuk semua umat manusia bersatu pada suatu hari kelak. Beliau pernah mengungkapkan bahawa dunia hanyalah terdiri daripada satu negara di mana semua manusia adalah penduduknya. Agama Bahai percaya bahawa masyarakat global pasti akan berkembang melalui keamanan dunia, kesesamaan antara lelaki dan wanita, pengiktirafan terhadap kesatuan agama-agama terbesar dunia, keharmonian sains dan agama, keseimbangan alam dan teknologi, penghapusan kekayaan dan kemiskinan yang melampau dengan menjalani kehidupan yang sederhana. Pada tahun 1984, Mirza Ali Muhammad Shirazi atau lebih dikenali dengan nama gelarannya iaitu Al-Bab yang bermaksud pintu, telah dikenali ramai apabila beliau mengumumkan bahawa beliau telah diwahyukan kepadanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui malaikat Jibril. Beliau turut mengakui dirinya sebagai seorang nabi yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau menganggap dirinya sebagai pintu kepada kaum Syiah dan umat Islam dan akan mentadbir mereka bersama-sama dengan Imam Mahdi pada akhir zaman nanti berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW mengenai Sayyidina Ali yang membawa maksud aku kota ilmu dan Ali adalah pintunya. Oleh kerana Mirza Ali Muhammad mendakwa bahawa Ali yang dimaksudkan di dalam hadis tersebut adalah dirinya sendiri, maka ajaran beliau dinamakan sebagai ajaran Babiyah ataupun Bahiyah. Pada mulanya agama Bahiyah terhad kepada Parsi dan Iran di mana Syiah Islam lebih mendominasi. Akan tetapi setelah Baha'u'llah telah dihalau daripada Empayar Uthmaniyah Turki, gerakan penyebaran agama Bahai menjadi semakin meluas sehingga ke kawasan Sunni. Pada tahun 1893, agama Bahai telah disebarkan ke Amerika Utara di mana dalam tempoh 6 dekad, kempen penyebaran agama Bahai telah giat dijalankan. Pada tahun 1963, institusi keadilan dunia telah ditubuhkan dan telah melantik sebuah lembaga penasihat-penasihat peringkat benua untuk mengeluarkan perancangan yang menyebarkan kepercayaan Bahai ke seluruh dunia serta menggalakkan pelibatan agama Bahai yang lebih besar di dalam kehidupan masyarakat manusia. Rumusannya, setelah diteliti sejarah pembentukan dan penyebaran agama Bahai ini, sudah terbuktilah mengapa agama ini jelas ditentang oleh agama Islam. Selain daripada merupakan sebuah agama bid'ah dan menyeleweng jauh dengan agama Islam dengan menolak Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir, walhal di dalam Islam jelas ditulis bahawa tiada Nabi maupun Rasul yang akan muncul selepas baginda. Sekian pembentangan daripada saya Nurul Nabila Natasha binti Anwar. Saya akan paskan pula kepada pembentang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cik Arish Hamid bin Cik Rosli. Okey, sekarang saya akan menerangkan tentang konsep kematian dalam agama Bahai. Untuk pengenalan, agama Bahai adalah kepercayaan yang agak baru yang diasaskan pada awal 1800-an. Ia berdasarkan konsep hidup dan mati dan idea bahawa semua orang mempunyai peranan untuk dimainkan dalam rangka kerja Bahai dunia. Kepercayaan Bahai percaya bahawa kehidupan adalah anugerah yang berharga dan orang mempunyai kewajipan untuk menggunakan kehidupan mereka dengan cara yang betul. Penganut Bahai mempunyai beberapa prinsip yang mereka perjuangkan untuk hidup, termasuk amalan perdamaian, aktivisme akar umbi dan perlindungan bersama. Cara kehidupan dan kematian berkaitan dalam kepercayaan Bahai adalah berdasarkan prinsip sebab dan akibat. Prinsip ini menyatakan bahawa setiap kejadian di alam semesta disebabkan oleh satu atau lebih peristiwa sebelumnya. Dalam kepercayaan Bahai, konsep ini digunakan untuk memahami hubungan antara hidup dan mati. Kematian dilihat sebagai akibat semula jadi dalam kehidupan dan
tidak mewakili kehilangan atau kehilangan sesuatu yang penting. Sebaliknya, ia dilihat sebagai perubahan dalam corak kehidupan seseorang. Orang dalam kepercayaan Baha'i memahami bahawa kematian adalah sebahagian daripada kehidupan dan ia adalah proses semula jadi yang mesti dilalui oleh setiap orang. Kepentingan menjalani kehidupan yang baik adalah kunci kepada kepercayaan Baha'i. Ahli penganut Baha'i percaya bahawa hidup adalah satu perjalanan dan terdapat banyak peluang untuk membuat perubahan di dunia. Mereka percaya bahawa tiada perkara seperti kehidupan biasa dan orang ramai mempunyai peluang untuk melakukan perkara yang hebat. Kepercayaan Baha'i percaya pada prinsip potensi manusia dan setiap orang mempunyai keupayaan untuk mencapai perkara yang hebat jika mereka meletakkan kepercayaan mereka kepada Tuhan dan bekerja keras. Seterusnya, konsep kehidupan dan kematian agama Baha'i. Pandangan Baha'i terhadap kematian dan kehidupan setelah mati adalah roh terus berkembang sampai bertemu Tuhan. Kematian jasmani itu bukan akhir kehidupan, tapi awal dari segalanya. Mati berarti lahir kembali. Mereka percaya bahawa ketika kita mati, roh akan kembali ke bentuk awal ketika kita masih dalam kandungan dan berkembang hidup lagi sehingga sampai ke Tuhan. Segala keburukan yang pernah dilakukan akan terhapus dan kembali. Kepercayaan Baha'i juga percaya kepada penjelmaan semula. Ini bermakna bahawa akhir hayat seorang rohnya akan dipindahkan ke badan yang baru. Badan ini dipilih berdasarkan watak dan perbuatan seseorang itu dalam kehidupan dahulu. Selepas kematian orang itu, saudara mara mereka berkumpul untuk melakukan upacara pengebumian. Upacara ini merupakan bahagian penting dalam kepercayaan Baha'i. Ia bertujuan untuk membantu jiwa seorang memasuki kehidupan yang hebat. Terdapat juga kepercayaan Baha'i kepada dunia roh. Selepas seorang meninggal dunia, roh mereka akan terus hidup di dunia roh. Dunia roh adalah tempat di mana orang pergi untuk bersama Tuhan. Ia juga merupakan tempat orang ramai boleh melawat orang tersayang yang telah meninggal dunia. Bagi aspek kematian dalam agama Baha'i, mayat si mati akan ditanam di tanah perkuburan di kampung masing-masing. Dari segi upacara pengebumian pula, mereka akan membacakan doa khas kematian sebelum mayat ditanam dan seterusnya mengadakan kenduri sebagai tanda menghormati kematian yang berlaku di kampung mereka. Walau bagaimanapun, jika berlaku kematian bayi semasa dilahirkan, terdapat segelintir ibu bapa yang menanam mayat si anak di kawasan rumah mereka sahaja. Perkara yang menjadi kemestian dalam kalangan penganut agama Baha'i, jika berlaku suatu kematian, mereka akan memberi bantuan kepada keluarga si mati dengan bernama wang dan menggali lubang untuk upacara pengebumian mayat. Seterusnya, ritual yang dilakukan dalam agama Baha'i. 1. Ibadah sembahyang 1 kali sehari. Agama Baha'i dalam kegiatan keagamaannya juga ada sembahyang wajib. Sembahyang ini boleh dilakukan secara berseorangan dan hanya dilakukan sekali sahaja selama sehari penuh. Kegiatan keagamaan lainnya adalah salawatan selama 19 hari. Ada pula kegiatan doa bersama yang terbuka bagi orang dari semua agama, di mana doa-doa dibacakan dari tulisan suci pelbagai agama. Yang kedua, berkiblat ke Gunung Karmel Israel. Penganut agama Baha'i mempunyai ritual ibadah sembahyang 1 kali selama sehari. Sembahyangnya berkiblat ke Gunung Karmel atau Karamel di Israel. Dalam ajaran Baha'i, sejarah keagamaan dipandang sebagai suatu proses pendidikan bagi umat manusia melalui para utusan Tuhan yang disebut para perwujudan Tuhan. Baha'ullah dianggap sebagai perwujudan Tuhan yang terbaru. Dia mengaku sebagai pendidik ilahi yang telah dijanjikan bagi semua umat dan yang dibuatkan dalam agama Kristian, Islam, Buddha dan agama lainnya. Baha'i menyatakan mempunyai misi untuk meletakkan asas bagi persatuan seluruh dunia serta memulakan suatu zaman perdamaian dan keadilan yang dipercayai umat Baha'i pasti akan datang. Yang seterusnya, ketiga, berpuasa hanya 17 hari. Selain hanya sembahyang sehari sekali, pemeluk agama Baha'i juga puasa hanya 17 hari sahaja. Beberapa penganut agama ini ternyata juga terdapat di kota Samarinda, Kalimantan Timur. Dasar ajaran Baha'i adalah asas-asas keesaan Tuhan, kesatuan agama dan persatuan umat manusia. Pengaruh dari asas-asas hakiki ini dapat dilihat pada semua ajaran kerohanian dan sosial yang lain dalam agama Baha'i. Yang keempat, mempunyai 9 hari istimewa. Dalam agama Baha'i, ada 9 hari besar yang dirayakan oleh masyarakat Baha'i. Hari-hari besar itu untuk memperingati peristiwa-peristiwa khusus dalam sejarah Baha'i. Sedangkan rumah Baha'i, ibadah Baha'i dinamakan Masyrikul Adkhar atau tempat terbit pujian kepada Tuhan.
Tempat itu untuk berdoa, meditasi dan melantunkan ayat-ayat suci Bahai dan agama lain. Rumah ibadah Bahai ini terbuka kepada orang-orang dari semua agama. Sampai sekarang, di seluruh dunia ada 7 rumah ibadah Bahai, yakni di New Delhi, India, Kampala, Uganda, Frankfurt, Jerman, Wilmette, Illinois, Amerika Syarikat, Panama City, Panama, Apia, Samoa Barat dan Sydney, Australia. Yang kelima, Majlis Perhimpunan Doa. Salah satu majlis mingguan adalah Majlis Perhimpunan Doa. Di Kampung Kejau, ia dijalankan pada pukul 8 malam setiap hari Jumaat bertempat di Pusat Gerakan Bahai Kampung Kejau. Kampung-kampung turut mengadakan majlis perhimpunan doa setiap minggu pada waktu yang sama, namun berbeza dari segi hari yang ditentukan oleh setiap kampung. Pelbagai lapisan umur menghadiri majlis tersebut dan ia dimulakan dengan ucapan pembukaan dan taklimat tentang doa-doa yang akan dibacakan. Pembacaan doa dimulakan dengan amalan menutup mata. Salah seorang wakil dari mereka akan memulakan bacaan doa. Di antara doa yang dibaca ialah doa wajib, doa pertolongan, doa pertumbuhan rohani, doa keteguhan dalam wa'adat, doa kepujian dan kesyukuran dan sebagainya. Yang terakhir, yang keenam, kelas belajar berkumpulan. Kelas belajar berkumpulan seperti kelas kanak-kanak, kelas belia muda dan kelas ruhi merupakan antara aktiviti yang giat dijalankan oleh pengajar-pengajar agama Bahai. Setiap kelas belajar berkumpulan yang diadakan dalam setiap penganut Bahai adalah berpandukan kepada modul yang telah dibekalkan. Setelah 30 tahun Institut Ruhi di Colombia menjalankan kajian ke atas penganut agama Bahai di Afrika dan Colombia, terdapat bahawa kelas Ruhi merupakan program yang berkesan untuk mengekalkan semangat beragama serta mengabdikan diri kepada Tuhan. Dan yang akhir sekali, kesimpulannya, agama Bahai adalah kepercayaan antarabangsa yang ajaran utamanya mengisytiharkan perpaduan agama dan rohani dalam kalangan semua orang. Ia mempunyai penekanan yang kuat terhadap keadilan sosial, pendidikan dan perkhidmatan kepada orang lain. Perkembangan agama ini bermula pada tahun 1844 apabila Allah mengisytiharkan dirinya sebagai Rasul Tuhan untuk zaman yang baru. Mereka juga percaya bahawa seperti apapun ritual yang tiap agama lakukan itu pasti ada baiknya dan tidak perlu memasalahkan mana yang benar dan salah, kerana ritual yang dilakukan hanyalah simbol kita untuk memuja Sang Pencipta. Tujuan ritual ibadat tetap untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Setiap orang memiliki hak untuk memilih seperti mana dia mahu hidup dan ke mana ia berkiblat. Saling menghargai sangat diperlukan untuk kedamaian bersama. Dia tidak hanya bagi lingkungan saja, yang terpenting adalah kedamaian hati kita. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aiman Ilhami bin Khairul Nizar, memegang nombor pelajar 2022755451 dan saya diberi tugasan untuk menerangkan konsep syurga dan neraka dalam agama Bahai. Untuk pengenalan, bahawa Allah mengajarkan pelbagai prinsip dan konsep rohani yang diperlukan umat manusia agar perdamaian dunia yang diidamkan dapat tercapai. Ia meletakkan 3 cabang utama kesatuan, iaitu keesaan Tuhan, kesatuan sumber syurgawi dari semua agama dan kesatuan umat manusia. Bagi konsep kematian Bahai, untuk menganggap bahawa selepas kematian badan roh binasa, itu adalah petikan daripada Abdullah Bahai telah berkata, seperti membayangkan bahawa seekor burung dalam sangkar akan musnah jika sangkar itu dipecahkan. Walaupun burung itu tidak perlu takut daripadanya kemusnahan sangkar, badan kita seperti sangkar dan roh seperti burung. Jika sangkar itu rosak, burung itu akan terus wujud dan perasaannya akan menjadi lebih kuat, persepsi lebih besar dan kebahagiaan meningkat. Dan sekarang mengenai soalan kamu mengenai jiwa dan kelangsungan hidup selepas kematian, ketahuilah kamu akan kebenaran bahawa jiwa selepas pemisahan dari badan akan terus maju sehingga ia mencapai kehadiran Tuhan dalam keadaan yang bukan revolusi zaman dan abad maupun perubahan dan peluang dunia ini boleh ubah. Ia akan bertahan selama kerajaan Tuhan, kedaulatannya, kekuasaan dan kuasanya akan bertahan. Ia akan menampakkan tanda-tanda Tuhan dan sifat-sifatnya dan akan mendedahkan kebaikan dan kurnia-Nya yang penuh kasih sayang. Ini adalah petikan daripada Baha'u'llah daripada kitab Cleanings
gleanings from the writing of Baha'ullah. Muka surat 155. Bagi kepercayaan Bahai terhadap syurga dan neraka, kami menggariskan 4 poin penting di sini, iaitu yang pertama, tiada ada tempat fizikal seperti syurga atau neraka, dan menekankan perjalanan abadi menuju kesempurnaan. Ini menunjukkan dia orang tak percaya akan wujudnya syurga dan neraka. Dan poin yang kedua adalah syurga dan neraka sudah wujud di alam dunia, di mana mengatakan bahawa orang yang hidup dalam kesenangan dan harmoni adalah syurga. Dan yang ketiga, rujukan kepada syurga dan neraka dalam kitab suci agama lain harus difahami secara simbolik, menggambarkan keadaan dekat dan jauh dari Tuhan di dunia ini dan alam seterusnya. Dan yang keempat, orang yang selalu ditimpa bala dan musibah, mereka hidup di neraka. Bagi kesimpulan, Wahyu Baha'ullah menegaskan bahawa tujuan hidup kita adalah untuk mengenali Tuhan dan untuk mencapai kehadirannya. Identiti sebenar kita ialah jiwa rasional kita yang kehendak bebas dan kuasa pemahamannya, membolehkan kita terus memperbaiki diri dan masyarakat kita, berjalan di jalan perkhidmatan kepada Tuhan dan kepada manusia, memberi makna hidup dan menyediakan kita untuk saat jiwa berpisah dari badan dan meneruskan perjalanan abadinya menuju penciptanya. Assalamualaikum, nama saya Nurdina Sofia binti Mazri, nombor pelajar 2022-901-139. Saya akan menerangkan tentang perbandingan antara agama Islam dan agama Bahai. Pengenalan, Islam bukanlah sekadar agama, ianya adalah cara hidup yang boleh mengubah seorang mukmin yang baru secara fizikal, mental dan rohaniah. Muslim percaya bahawa Allah itu esa dan tujuan hidup adalah untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Muslim juga berpegang teguh kepada rukun iman, iaitu beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada Rasul, beriman kepada kitab, beriman kepada hari kiamat dan beriman kepada qada dan qadar. Dalam Islam, umat Islam disunatkan untuk mengingati mati. Bahai pula adalah antara agama yang wujud di abad ke-19. Ia merupakan sebuah agama yang menekankan soal kesatuan bagi seluruh manusia dengan menyatukan agama-agama yang ada. Penganut agama Bahai mengelarkan dirinya sebagai Baha'ullah. Agama Bahai percaya bahawa Tuhan mengutuskan para rasulnya untuk mendidik manusia. Ramai ulama Islam yang telah menghukum Bahaiyah sebagai sebuah agama yang tidak ada kaitan langsung dengan Islam. Secara ringkasnya, banyak perbezaan antara agama Islam dan agama Bahai. Setiap agama mempunyai kepercayaan yang berbeza, maupun dari segi beribadah dan kepercayaan lain-lain. Perbezaan dari segi kitab. Kitab suci Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril yang sehingga kini menjadi rujukan buat umat Islam. Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah secara beransur-ansur dalam tempoh 23 tahun. Al-Quran adalah cahaya kepada umat Islam. Al-Quran menjadi cahaya yang menerangi jiwa orang yang selalu membacanya dan menghayati isi kandungan. Al-Quran juga adalah petunjuk kerana ia menunjukkan jalan yang lurus kepada umat Islam. Manakala bagi agama Bahai, kitab agama Bahai berasal dari tulisan Baha'ullah pada kitab Al-Aqdas. Kitab ini mempunyai banyak hukum dan praktik, begitu juga dengan kitab Al-Iqan. Tulisan Baha'ullah pada kitab Al-Aqdas dianggap sebagai kitab suci iman Bahai. Pandangan iman Bahai terhadap Tuhan sendiri adalah Tuhan yang tunggal, Maha Tahu, Maha Kuasa, tidak dapat binasa, tanpa awal dan akhir, merupakan pencipta segala sesuatu yang ada di alam semesta. Dalam kepercayaan Bahai sendiri tidak mengharapkan adanya manifestasi baharu dari Tuhan dalam waktu 1000 tahun sejak wahyu yang diterima Baha'ullah. Perbezaan dari segi ibadah. Setiap agama mempunyai cara ibadah yang berbeza dan simbol ibadah yang dilakukan adalah sama untuk memuja Sang Pencipta. Tujuan ibadah tetap untuk mendekatkan diri dengan Tuhan. Dalam agama Bahai, penganut mereka memiliki pelbagai jenis solat seperti solat pendek, solat menengah dan solat panjang. Solat pendek dilakukan beberapa kali, begitu juga dengan solat menengah, manakala solat panjang dilakukan selama 24 jam. Penganut agama Bahai akan berkumpul di satu rumah untuk berdoa bersama dan berbincang mengenai agama mereka. Agama Bahai juga
mempunyai sembahyang wajib yang hanya dilakukan sekali sahaja selama 1 hari. Penganut agama Bahai ini bersembahyang, berkibatkan Gunung Karmel, Israel dan juga berpuasa selama 17 hari sahaja. Islam adalah agama samawi yang terkandung dalam Al-Quran. Muslim percaya bahawa Allah itu Esa dan tujuan hidup adalah untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Amalan yang dilakukan termasuklah rukun Islam yang merupakan tanggungjawab setiap Muslim yang terdiri daripada 5 perkara, iaitu mengucapkan 2 kalimah syahadah, menunaikan solat fardu 5 waktu yang terdiri daripada subuh, zuhur, asar, maghrib dan isyak, berpuasa di bulan Ramadan, membayar zakat dan mengerjakan haji bagi mereka yang mampu. Secara ringkasnya, solat adalah ibadat fardu yang wajib ditunaikan oleh orang Islam 5 kali sehari. Ayat di atas ini menjelaskan bahawa agama Islam bukanlah agama yang terjadi hasil daripada proses evolusi. Agama Islam adalah agama fitrah bagi manusia sekalian alam. Perkara ini bertentangan dengan agama Bahai yang menolak konsep wahyu dalam tradisi pemikiran mereka dan terus beranggapan bahawa agama ini merupakan salah satu gejala budaya yang berkembang dalam masyarakat. Kesimpulannya, setiap agama di dunia ini mempunyai kepercayaan mereka yang tersendiri tentang konsep beribadah mereka. Sebagai penganut agama Islam, kita perlulah berpegang kukuh kepada pegangan agama dan akidah supaya kita tidak terpesong ke jalan yang membawa diri kita jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, kedua-dua agama yang dibincangkan ini amat menuntut untuk penganutnya sentiasa berbuat kebaikan di dunia dan mengelakkan perbuatan jahat yang mampu membinasakan diri. Melalui perbandingan antara agama Islam dan agama Bahai ini, dapat kita lihat bahawa setiap agama mempunyai cara beribadah dan kepercayaan terhadap kitab tersendiri. Oleh itu, kita sebagai umat Islam perlulah berpegang teguh kepada agama kita dan Al-Quran. Sekian, terima kasih.